Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Baik. Kita sambung kembali. Tadi Ustaz sebut sekali lagi bahawa Ustaz akan asing-asingkan klip bagi setiap kuliah mengikut tajuk. Dan kuliah ini disiarkan di Facebook, di page dan juga di YouTube pun ada. Jadi apabila kita sambung berterusan macam yang sebelum ni lah. Ustaz fikir hari ini bermula daripada yang tadi Ustaz buat dalam bentuk pengasingan bagi memudahkan carian atau lebih baik. Bagi memudahkan carian dalam nak mengulang kaji, nak tengok tajuk-tajuk tertentu, tengok dekat situ je nanti. Jadi dalam YouTube nanti Ustaz akan letakkan tajuk-tajuk, contoh dia fi'il amar, fa'il dalam bentuk fa'il yang ada pada fi'il amar, ya. Baik. Mana yang Ustaz jelaskanlah. Jadi kalau sekiranya tajuk tu pendek macam fi'il amar tadi, sekejap ya, tak sampai setengah jam. Maka Ustaz akan buat dalam bentuk setengah jam tu, kemudian kita akan berhenti sekejap. Kalau masa tu kita nak terus sambung, kita terus masuk balik, buat rakaman balik itu. Ya. Bismillah. Sekarang ni kita tengok tajuk isim, bukan isim fa'il. Kena hati-hati ya, bukan isim fa'il. Sebaliknya fa'il. Kalau isim fa'il, dia adalah lafaz, sirah. Fa'il adalah kerja ataupun tugas kalimah dalam sesuatu ayat. Tugasnya. Dua benda yang berbeza. Fa'il dan isim fa'il adalah dua lafaz yang berbeza. Dua maksud yang berbeza. Dan dua lafaz yang berbeza. Dua maksudlah. Kadang-kadang isim fa'il bentuk lafaz sirah dia jadi fa'il. Tapi kadang-kadang isim fa'il bentuk lafaz yang disebut sebagai bentuk lafaz isim fa'il dia jadi maf'ul. Kadang-kadang jadi majrur pula. Contoh ila dharibi atau minad dharibi. Itu dia jadi maf'ul. Ad-dharib dia isim fa'il. Apalah, nanti kita akan belajar dalam bab nama dia isim, dalam bab sirah, isim fa'il, isim maf'ul. Baik. Al-fa'ilu min asma'il isyarati. Ini sekarang kita bincang tentang fa'il dalam format isim isyarah. Fa'il dalam format isim isyarah. Isim isyarah ni apa dia? Isim isyarah. Apa dia? Isim isyarah. Kalimah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Kalimah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Itulah dia isim isyarah. Isim isyarat adalah kalimah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Buat nota. Nota yang kedua, ia terbahagi kepada dua. Satu, jadi antuna kena buat dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk, sekejap ya. Dalam bentuk seperti ini. Saya akan tunjukkan. Isim isyarah kan. Antuna kena buat begini. Pecah pada dua. Pecah dua. Satu, lil qarib. Lil qarib. Maknanya untuk dekat. Lil qarib. Yang kedua, lil ba'id. Untuk jauh.
Yang isim isyarah pecah kepada dua. Satu untuk qarib, yang kedua lil ba'id. Lil qarib, lil ba'id. Masing-masing dua ni, setiap satu daripada dua-dua ni, ini kita kata apa? Isim isyarah dari sudut jarak yang ditunjuk. Dari sudut jarak yang kita tunjuk. Dia terbagi pada dua. Satu tunjuk benda dekat, yang kedua tunjuk benda jauh. Yang kedua, isim isyarah masing-masing dari dua kategori ini, masing-masing dari dua jenis ini, dua kategori ini, sama ada untuk dekat dan untuk jauh, masing-masing terbahagi kepada dua pula. Setiap satu qarib pecah kepada dua, ba'id pun pecah kepada dua dari segi jantina. Kita pecah pada dua. Satu muzakkar, satu muannas. Satu muannas. Ba'id pun begitu juga. Ada muzakkar, ada muannas. Boleh? Ada dua. Muzakkar, muannas. Dan masing-masing daripada empat ini. Isim isyarah mula-mula pecah kepada dua. Dia bagi kepada qarib dengan ba'id. Masing-masing qarib dan ba'id ini pecah pula kepada dua dari sudut jantina. Muzakkar, muannas. Yang ini pun muzakkar, muannas. Kemudian masing-masing daripada empat ni, muzakkar, muannas untuk qarib, muzakkar, muannas untuk ba'id, masing-masing tu pecah pula kepada tiga dari sudut bilangan. Muzakkar pecah kepada tiga untuk qarib, muzakkar untuk qarib pecah kepada muzakkar, muannas, muzakkar pecah kepada tiga, mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak. Ini pun sama. Kalau muannas tadi bagi qarib pecah kepada tiga, mufrad, mufradah dan mufradah, musanna dan jamak. Maka untuk ba'id sama juga, dia pecah kepada jantina muzakkar dan muannas, masing-masing daripada muzakkar dan muannas pecah kepada tiga. Masing-masing pecah kepada tiga. Apa dia? Mufrad, musanna dan jamak. Yang muannas tadi sama juga, mufradah, musanna dan jamak. Boleh? Jadi dengan bentuk pentermindai macam ni, gambar rajah macam ni, senang untuk kita faham. Ya. Senang untuk kita faham. Nampak tak? Pecahan-pecahan. Kan? Ya. Atas sekali isim isyarah. Pecah kepada dua, qarib dengan ba'id. Masing-masing qarib ba'id pecah kepada dua pula. Qarib pecah kepada dua, muzakkar, muannas. Yang empat tadi, muzakkar, muannas bagi kategori ba'id dan qarib pecah pula kepada tiga, mufrad, musanna, jamak. Dan itulah seterusnya. Ya. Baik. Ya. Okey.
Okay, cepat. Dah. Baik. Tengok. Boleh dah? Dah siap belum? Ifah nampak ke? Ifah? Kalau tak nampak. Baik. Kita mulakan. Hadza at-talibu. Hadara maksudnya telah hadir. Kita dah tahu dah. I'rab hadara tu macam mana? Fi'lun madid. Cuba baca Fatihah i'rab ni. Kalau buka kan tu sengkak akan sesuatu. Hadza. Cuba tengok. Hadza. Hadza ismu isyaratin. Ada kena baca macam tu. Bukan ismun isyaratun. Ismu isyaratin. Balang. Mabniyun. Balang. Mabniyun ala sukuni. Balang. Ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Isim isyarah. Dulu kita belajar dalam bab mu'rab dan mabni. Dan kita senaraikan apakah kalimah-kalimah ataupun kategori-kategori kalimah yang mabni. Apa maksud mabni? Dia kekal di atas suatu keadaan, satu tanda. Dia tak berubah. Kalau baris tu barislah, huruf tu tanda tu. Dhammah ke dan sebagainya. Jadi dia tak berubah. Apa pun masuk dekat mana, apa pun amil yang berlaku, bentuk itulah. Maka isim isyarah termasuk dalam kategori mabni, iaitu tak berubah. Sebab tu bila kita kata ismu isyaratin, kita tambah dia mabniyun.
Lepas tu kalau mabni ala apa? Kita tengoklah. Dekat sini hamzah. Sukun lah. Sebab tu kita kata mabniun ala sukun. Dalam ayat ni hadara hadza. Jadi hadza tersebut dia duduk di tempat rafa'. Menjadi apa? Menjadi fa'il. Sebab itu kita kata apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Kenapa tak marfu'unnya Ustaz? Kita tak boleh sebut marfu'un sebab dia mabni. Itu je. Kalau mabni kita tak boleh sebut dia marfu'. Sebaliknya fi mahalli raf'in. Kalau kita kata marfu'un kita kena bagi tanda rafa'. Ada berapa tanda rafa'? Ada 4. Apa dia? Dhammah ataupun alif ataupun waw ataupun nun. Maka kita kena bagilah. Dekat sini sukun. Nampak tak? Mana mungkin kita bagi dia tanda rafa'? Sebab dia tetap. Ya? Maka kita kata dia fi mahalli raf'in. Apa posisi dia? Apa kerja dia? Tugas dia dalam ayat ini? Dia adalah sebagai fa'il. Ya? Baik. At-talib badalun lil fa'ili. Badal. Jangan sebut bedal. Bedal ni balun ataupun apa ni? Bedal ni telan semualah. Bedal je, ambil je, jangan ambil kira. Kan? Bedal je lah. Maknanya apa? Ambil je. Tak usah ambil kira yang lain. Tak usah ada pertimbangan yang lain. Bukan bedal, badal. Badal apa maksud dia? Ganti. Ya kan? Ganti. Okay. Badal ni termasuk dalam kategori apa? Kita kata tawabi'. Kategori tawabi'. Apa maksud kategori tawabi' ataupun tabi' mufrad dia? Dia adalah kalimah. Badal adalah kalimah yang akan ikut hukum kalimah sebelum itu. Jika kalimah sebelum itu berada dalam keadaan rafa', berada di tempat rafa', maka badal itu akan jadi rafa' lah dia. Kalau sekiranya kalimah tersebut adalah nasab, maka badal ini akan ikut nasab lah dia. Kalau kalimah itu khafat atau jar, maka kalimah maka badal ini akan khafat dan jar lah dia. Kalau jazam kalimah tu, maka badal ini jazam lah dia. Sebab tu dipanggil tabi'un. Musanna dia tabi'ani dan jamak dia adalah tawabi'. Boleh? Dulu sebenarnya Ustaz mengajar laju. Orang komen, Ustaz laju sangat, Ustaz jenuh saya mengambat otak saya ni. Kan? Dah lah nak faham nahwu tu satu, yang kedua nak ambat Ustaz, sebutan Ustaz. Maka Ustaz pun buatlah macam cara orang tua yang macam ajar slow. Jadi janganlah pula antum nak sebut Ustaz slow lah Ustaz. Tak boleh nak buat macam mana lah. Tak boleh nak kontrol suara tu lebih daripada nak sama ada laju macam biasa Ustaz cakap. Macam ni. Ang jenuh antuna nak menghambat. Jadi lebih baik Ustaz sederhana macam ni lah. Gaya orang tua. Ya. Boleh. Ya. Yang pasti biar smart. Smart apa? Smart dalam cara kita belajar. Baik. At-talib dia badal. Badal adalah tabi'. Maka tabi' dia kena ikut perkataan sebelum tu. Apa dia? Dekat sini apa perkataan sebelum talib? Hadha posisi dia sebagai apa? Kerja dia sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Bila fa'il dia dalam kategori keadaan apa? Rafa'. Betul tak? Oleh kerana dia ikut keadaan rafa', badal tu ikut dalam keadaan rafa' dekat sini sebab hadha adalah fa'il. Bila fa'il adalah rafa', maka badal itu juga akan duduk dalam keadaan rafa'.
Bila dalam keadaan rafa', kita tengok perkataan ini. At-talib, dia adalah isim mufrad. Maka apa tanda keadaan rafa' yang kita kena bagi pada dia? Dhammah. Sebab tu kita kata wa ala badalun lil fa'ili. Badal untuk fa'il. Bawah perkataan fa'il itu antuna buat hadha. Dalam ayat. Ataupun letakkan nombor tertentu. Katalah nombor 3 kat situ. Letak hadha tu nombor 3 juga. Jadi tahulah nombor 3 tu merujuk kepada hadha. Jadi badal kepada fa'il. Fa'il tu apa? Hadha. Hadha tu apa? Isim isyarat. Dia mabni. Dalam posisi dia sebagai apa? Fa'il dalam ayat tersebut. Okay. Marfu'. Bila fa'il, marfu' lah. Sebab apa kita kata marfu' dekat sini? Sebab at-talib adalah perkataan mu'rab. Bila mu'rab, mesti kita kata marfu'. Jangan fi mahal pula. Marfu'un. Bila kita kata dia ni marfu', diberikan kata wa alamatu raf'ihi zahiratu apa? Tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang az-zahirati, yang zahir, yang nyata di akhirnya. Nampak di akhir itu. Dhammah tu. Ya. Baik. Ya, sekejap ya. Baik, cuba tengok kat situ. Ambil nota ni. Ambil nota ni. Kalimah yang berada selepas daripada isim isyarah disebut sebagai musyarun ilaihi. Musyarun ilaihi. Macam mana kerja musyarun ilaihi? Mim, shin, ra. Ilaihi. Musyarun ilaihi. Kalimah yang berada selepas isim isyarah dinamakan apa? Musyarun ilaih. Jadi bila Ustaz sebut musyarun ilaih, bila Ustaz sebut musyarun ilaih, kan? Bila Ustaz kata musyarun ilaih, maknanya apa? Maknanya apa? Ya. Ya. Kalimah yang berada selepas daripada isim isyarah. Baik. Musyarun ilaih adalah badal. Kul min kul adalah badal kul min kul. Kaf, lam, min, minu, minau, min, kul, kaf, lam. Badal kul min kul. Badal kullu min kulli. Kul min kul. Atau badal disebut juga badal mutabiq.
atau disebut juga badal mutabiq. Ya. Boleh? Boleh? Terus lagi tak? Tak nampak Ustaz. Boleh. Lepas ni ada kelas tak? Boleh. Tak faham boleh Tak WhatsApp nampak saya. Ustaz. Kita boleh masuk boleh. WhatsApp je. Kira. Ya. Baik. Ingat. Isim isyarah. Dia adalah lafaz isim. Okay. Isim isyarah adalah lafaz isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Di mana lafaz isim itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Bila kita kata digunakan untuk menunjukkan sesuatu, bermaksud ada benda yang kita nak tunjuk kan? Digunakan untuk menunjuk sesuatu. Maknanya ada benda yang ditunjuk. Benda yang nak kita tunjuk tu boleh jadi kedudukannya dekat. Boleh jadi jauh. Sebab tu isim isyarat terbagi kepada dua kategori. Dari sudut jarak yang nak ditunjuk. Kalau yang nak ditunjuk tu, benda yang nak ditunjuk tu jauh. Kategori ba'id disebut dalam bahasa Arab. Jika yang nak ditunjuk tu dekat, kategori qarib. Okay. Satu. Dan isim isyarah, kita kata kalimah isim. Bila kalimah isim, mesti ada jantina dia. Sebab tu kita kata apa? Sama ada jauh ke dekat. Kalimah yang berbeza, kalimah tu sendiri muzakkar ke muannas. Kalimah untuk jauh tu yang kita sebut, dia kategori apa? Muzakkar ke muannas. Sebab itulah untuk qarib dan ba'id masing-masing pecah pula kepada dua. Dari sudut jantina dia. Dah kita tahu jantina yang nak ditunjuk, kalimah bukan yang nak ditunjuk, kalimah penunjuk tu kategori apa? Kalimah tu ataupun boleh juga kita kata yang ditunjuk, kalimah yang ditunjuk tu kategori apa? Kalau dia kategori perempuan, maka kalimah perempuan kita akan guna isim isyarah muannas kita akan guna. Dia tengok musyarrul ilaih, kondisi dia apa? Tengok apa ni, kita kata apa? Musyarrul ilaih. Kalau jauh, kita kena guna kalimah isim isyarat jauh. Kalau perempuan jauh, maka kena guna kalimah muannas jauh. Lepas tu pula dah jauh, dah muannas, lelaki dan perempuan dalam bahasa Arab akan dipecah kepada tiga perkiraan, pertimbangan. Dari sudut bilangan pula.
Dia ni perempuan. Tapi berapa orang Seorang. Atau dua. Atau tiga. Seorang ke, dua orang ke, tiga orang Maka kita kata apa? Kalau seorang mufrad. Kalau musanna, orang yang nak dituduh tu musanna. Ada dua Kalau ramai lebih daripada dua, kena gunalah isim isyarat yang jamak lebih daripada tiga. Ini keistimewaan bahasa Arab. Setiap satu kalimah dan satu pengertian, satu kategori, dia akan pakai satu bentuk yang berbeza. Sebab tu dalam bahasa Arab kita senang cam. Ini ni muannas sebab ada tamarrutah. Ini ni ramai sebab ada waw, ada alif ta. Contoh dia, ujung dia tu. Waw nun atau ya nun, ada alif ta, ramai. Tak ada tu, ini boleh jadi jamak tapi jamak taksir ataupun mufrad. Boleh? Faham tak maksud Ustaz? Jadi sekarang ni dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada musyarun ilaih. Apa maksud musyar? Yang ditunjuk. Yang ditunjuk. Baik. Cuba tengok. Tadi kita beritahu apa? Kalimah yang berada selepas daripada isim isyarah dinamakan sebagai musyarun ilaih. Jadi kalimah isim isyarat itu perlu ikut musyarun ilaih. Tulis. Kalimah isim isyarah bergantung kepada musyarun ilaihi. Dari sudut kalimah isim isyarah bergantung kepada musyarun ilaihi. Dari sudut jantina dan bilangan. Dari sudut jantina dan bilangan. Macam Ustaz sebut tadi lah. Kalau jantinanya musyarun ilaihi itu adalah muannas, kalimah isim isyarat itu kena muannas juga. Kalau sekiranya musyarun ilaih itu bilangannya musanna, maka isim isyarat itu juga perlu musanna. Betul tak? Kalau jamak-jamak, jadi isim isyarat bergantung kepada musyarun ilaihi. Musyarun ilaih dalam nota itu juga Ustaz sebut apa? Dia adalah badal. Iaitu kalimah yang mengikut kalimah yang sebelumnya. Iaitu isim isyarat kan? Kalau dalam ayat ni isim isyarat. Badal sendiri bermaksud satu kalimah yang akan ikut kalimah sebelum itu dari sudut hukumnya. Dari sudut ketetapan dia. Kalau ketetapan sebelum kalimah sebelum itu adalah rafu', maka tetaplah rafu'. Nasab tetaplah dia akan ikut jadi nasab. Kalau khafat jadi khafatlah dia. Kalau jazam jadi jazamlah dia. Boleh. Jadi dalam ayat sekarang hadara hadzal talibu, hadza itu berada dalam keadaan rafu' sebagai fa'il. Maka musyarun ilaih dia badal. Dia akan ikutlah dalam keadaan rafu' juga. Dapat? Dan badal ini dalam kategori badal apa? Badal mutabiq. Badal kul min kul. Mutabiq bermaksud tepat. Badal tepat. Serupa. Mutabiq ni tepat, serupa. Kata orang Kelantan, benda tular. Benda sama. Benda yang sama. Kata orang Jawa kan. Benda sama. Hadza at-talibu. At-talibu tu adalah hadza itu sendiri. Dalam erti kata, kalau kita buang perkataan hadza, hadara at-talibu. Sama. Boleh. Tak ada hadza pun boleh. Itu panggil mutabiq. Badal mutabiq ni, cara pengecaman dia,
kita boleh buang tak salah satu. Kalimah yang sebelum dengan kalimah tabi' kita boleh buang salah satu tanpa merosakkan makna. Itu berarti badal mutabiq lah. Salah satu, pilih salah satu. Boleh kita kata. Itu badal mutabiq. Badal yang menepati. Contoh dia Ujang. Ujang adalah Abu Nibras. Abu Nibras adalah Muhammad Kafri. Itu badal. Contohlah. Boleh. Badal dia ada beberapa kategori dia. Itu nanti kita akan bincang dalam bab tawabi'. Bila dah habis mubtada, bila dah habis khabar, kita akan bincang bab tawabi'. Baik. Sebelum masuk bab mansubat. Bila kita belajar bab tawabi', tawabi' dia ada 4. Okey, tulis kat situ. Tawabi' ada 4. Satu badal. Yang kedua ataf. Yang ketiga na'at atau sifat. Yang keempat taukid. Ada 4 bentuk tabi' ataupun tawabi'. Jadi 4 bentuk ini dia akan ikut kalimah sebelum tu bagaimana keadaan kalimah sebelum tu. Kalau keadaannya rafu', lah mereka. Kalau keadaan kalimah sebelumnya itu nasab, rasablah mereka. Kalau kalimah sebelum itu adalah jazam, jazamlah mereka. Kalau kalimah sebelum itu khafat, khafatlah mereka. Itu maksudnya tabi'. Jamak dia tawabi'. Ya. Okey. Selesai kan? Ya. Boleh. Baik. Cuba kita tengok hadara hadani at-talibani. Hadara, nampak? Tadi hadara hadha at-talibu mufrad. Sekarang ni hadara juga. Hadani at-talibani. Hadani at-talibani musanna, tapi hadara fi'il dia mufrad. Lepas tu hadara haula'i tullabu. Haula'i mereka. Ini ramai lah. Ini untuk ramai bagi kategori lelaki. Hadani at-talibani. Tapi kita perhatikan fi'il itu tetap hadara. Mufrad hadara. Musanna ni pun hadara. Lepas tu haula'i pun hadara. Apa kaedah dia? Cuba baca. Idza kana al-fa'ilu mutasniyatan aw jam'an dhalla al-fi'lu daiman mufradan. Kita kata apabila fa'il itu dalam bentuk musanna ataupun jamak, maka fi'il berterusan kekal selamanya dalam bentuk mufrad. Ya? Boleh? Wa yutabiqu fi at-tadhkiri wa at-ta'nis. Cuma dia akan berbeza, bersama dari sudut dari segi bilangan tak perlu sama. Dia kekal dalam bentuk mufrad walaupun fa'il itu musanna, walaupun fa'il itu jamak. Baik. Kita tengok hadzani at-talibani. At-talibani kita tengok hadara tu senang. Hadzani tengok ismu isyaratin. Sama tak di atas? Cuba tengok. Hadzani. Tadi hadza. Ismu isyaratin. Sama kan? Ismu isyaratin. Pada musanna, hadzani, hadza dia mabni. Tapi hadzani dia fa'il marfu'. Bukan fi mahalli raf'in. Kalau hadza, kita tengok hadza, kita kata apa?
fi mahalli. Sebab apa? Sebab dia mabni. Tapi hadha ni dia bukan mabni, dia mu'rab. Sebab tu kita kata marfu'. Apa bukti dia mu'rab? Sebab alif ni, alif tasniah. Ini alif tasniah. Nampak tak? Dengan nun tu. Alif tasniah. Ya? Isim isyarah sebagai fa'il. Kedudukan dia adalah fa'il dalam ayat ini. Maka kita kata apa? Dia marfu'. Marfu'. Nampak? Dia hadani ini dia adalah dalam kondisi rafa'. Ya? Baik. Hadani isim isyarah. Berfungsi sebagai fa'il dalam ayat ini. Diberikan tanda rafa'. Wa alamatu raf'ihi, apa tanda rafa'nya? Alamat rafa'nya adalah alif. Sebab apa? Li'annahu, kerana hadhani. Li'annahu ni hu tu letakkan nombor kat situ, marja' dhamirnya hadhani. Kerana lafaz hadhani yu'rabu i'rabal musanna. Dekat sini bu. I'rabu yu'rabu i'rabu. Ana boleh juga baca dekat situ, tapi ana baca dengan i'rabah. Dia jadi maf'ul mutlak. Yu'rabu i'rabah. Di i'rab dengan i'rab, maka baca dengan i'rabah. Yu'rabu i'rabu sebab naib fa'il boleh kedua. Yu'rabu i'rabul musanna, tapi anda akan baca yu'rabu i'rabal musanna. Sebab naib fa'il kepada yu'rabu dhamir mustatir. Takdir huwa kembali kepada hadani, itu lafaz hadani. I'rabah ka i'rabi ataupun maf'ul ajlis. Di i'rab sebagai i'rab musanna. I'rabal musanna. Ulang, hadani ism isyarah, dia adalah fa'il, diberikan tanda rafa' dan tanda rafa'nya adalah alif. Sebab apa? Li'annahu yu'rabu i'rabal musanna, sebab lafaz hadani di'irabkan dengan i'rab musanna. Baik. At-talibani. Hadani talibani. Ustaz kata tadi apa? Hadani adalah musyarun ilaih. Musyarun ilaih adalah badal. Kategori badal apa? Kul min kul. Ya. Kul min kul. Baik. Wa alamatu raf'ihi, kita kata tanda rafa'. Kita kata badalun lil fa'il. Dia at-talibani, dia badal kepada fa'il. Bawah perkataan al-fa'il tu tak nombor. Nombor yang baru. Letakkan juga nombor yang sama bawah hadani. Jadi badal kepada fa'il. Fa'il mana? Hadani tu. Marfu'un. Jadi talibani ni marfu'. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah alif. Tanda rafa'nya adalah alif. Ya. Tanda rafa'nya adalah alif. Dan kita lihat sebab apa alif? Sebab apa alif tanda rafa'? Ganti kepada dhammah. Sebab apa ganti dhammah? Tak kekalkan dhammah. Sebab talibani adalah lafaz musanna. Itu je jawapan. Kita berbuang alif sebab apa? Sebab adani adalah musanna. Bila lafaz musanna nak bagi tanda rafa', kena bagi tanda alif, bukan lagi dhammah. Bukan lagi dhammah. Sebab tu kita kata wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tanda rafa'nya adalah alif. Sebab apa? Niabatan anil dhammati. Alif ni dia ganti dhammah. Kenapa ganti? Li'annahu musanna. Sebab dia adalah musanna. Wan nunu at-talibani. Nun ni nun. Talibani ni tu. Nun apa dia? Wan nunu
iwadun. Nun pada lafaz talibani adalah iwad, ganti. Ini kepada an tu jangan asyik terjemah dengan boleh dalam bahasa Melayu kepada untuk kalau dalam bahasa Arab lam kan kepada ila dalam bahasa Arab lah, tapi itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Melayu boleh, kita faham. Niabatan an, iwadun, gantian an terhadap, untuk, bagi. Gantian bagi tanwin. Nun tu pengganti kepada tanwin. Asalnya talibun. Talibun, bun. Bila mufrad. Iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Ya, pada ketika mufrad ada nun. Pada ketika tasniyah musanna tak boleh lah letak nun. Maka tak boleh minta maaf. Pada ketika mufrad ada tanwin. Tanwin. Maka pada ketika ataupun tasniyah tak boleh ada tanwin tu. Dan dia dah berubah, tak mungkinlah ada tanwin pada kalimah musanna. Maka untuk menggambarkan, menggantikan tanwin, kita pun letak nun. Tak ba, tak letak fa, of kaf. Tanwin apa arti dia? Tanwin ibaratun an nunin sakinatin. Apa tak? Tanwin ini adalah gambaran kepada nun yang mati. Contoh tan. Nun. Tan. Kan? Talibun. Nampak? Talibun. Kalau dhammah, satu baris. Dhammah baris hadapan satu. Talibu. Kalau tanwin, talibun. Dia ada nun mati. Tapi orang tak nak letak nun tu. Digantikan nun tu dalam bentuk baris yang kedua. Jadilah dia talibun. Maka ketika musanna bawa balik nun yang mati itu. Nampak? Bawa balik, datangkan balik, rupakan balik. Sebab tanwin dah tak ada. Baris yang kedua tu, bun tu, tan ke tin ke, yang kedua tu. Baris yang kedua, kalau dhammah ke dhammatain. Kalau fathah, fathatain. Kalau kasrah, kasratain. Yang kasratain tu, yang kedua tu, asalnya adalah nun mati. Maka ketika musanna, nun itu dinampakkan kembali. Diwujudkan kembali. Cuma letak baris ni lah. Nun tu kita kasrahkan. Ya? Faham tak sekarang ni? Macam mana sebab apa talibah ni? Perbahasan dia kat situ. Ya? Baik. Yang ketiga, hadara. Hadara haula'i. At-tullabu. Ingat at-tullabu ni sebab apa haula'i? Sebab at-tullabu jamak. Dia kena guna haula. Sebab apa hadani? Sebab talibani. Isim isyarah. Mana dia lafaz isim isyarah? Hadani. Mana dia lafaz kata isim isyarah? Haula'i. Jadi haula'i, hadani ataupun sebelum tu hadha, dia bergantung kepada musyarun ilaih, isim yang selepas tu. Dan bentuk sama ada talibu ataupun at-talibani ataupun at-tullab. Kalau at-tullab mesti haula. Ya, mesti haula. Baik. Sebab apa? Sebab haula jamak. Kenapa jamak? Sebab musyarul ilaih dia tullab. Haula tu jamak. Sebab apa? Sebab tullab tu jamak. Kalau sekiranya talibani, dia tak boleh haula. Dia mesti hadhani. Sebab apa? Sebab talibani musanna. Boleh? Settle. Kita kata talibani haula. Jadi hadara sama aja. Fi'lun madin mabniun 'ala al-fath. Haula'i dia adalah isim isyarah mabni 'ala al-kasri. Sebab apa?
hamzah tu. 4 baris bawah. Sebab tu mabniun alal kasri. Sebab apa mabni? Sebab dia isim isyarat. Isim isyarat adalah di antara lafaz-lafaz isim yang mabni. Sebab tu kita kata mabni. Ala di sini istilah kasrah. Kasrah. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Apa posisi haula dalam ayat ini? Dia berada selepas pada fi'il bina maklum. Maka selepas fi'il maklum ada fa'il. Maka kita kata fi mahalli raf'in. Fa'il tu okeylah. Tapi sebab apa pula fi mahal tidak kita sebut marfu'? Sebab dia mabni. Ya. Sebab dia mabni lah kita kata fi mahalli raf'in. Boleh? Kemudian at-tullabu, ingat. Setiap kali Ustaz sebut, beri perhatian. Kalimah selepas isyarat. Nah, dia apa orang sebut? Musyarut ilaih. Bila musyarut ilaih, maka dia adalah badal. Badal apa? Badal kul min kul atau badal mutabiq. Apa hukum musyarut ilaih? Dia adalah badal. Bila badal, maka dia adalah salah satu daripada tabi', iaitu yang mengikut hukum sebelumnya, kalimah sebelumnya. Kalimah sebelumnya dalam ayat ini haula. Haula tu berada dalam keadaan apa? Dalam kondisi apa? Rafa'. Maka yang badal ataupun musyarut ilaih di sini mesti kita berikan tanda rafa'. Sebab itu kita katakan badalun lil fa'ili. Fa'ili itu letakkan bawah fa'ili ini letak satu nombor lain, kemudian letakkan nombor yang sama pada bawah haula. Badal kepada fa'il. Fa'il itu apa ya? Haula ni. Marfu'un, berikan tanda rafa'. Berikan tanda rafa' pada perkataan tullab. Kemudian apa tanda rafa'nya? Kita bagi tanda rafa'. Tapi apa tanda yang kita nak bagi ni? Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammah. Sebab apa ad-dhammah? Sebab apa dhammah? Dia jamak taksir. Tullab jamak taksir. Talibun, talibani, tullabun. Tullab. Dia jamak taksir. Dan dhammah tu nampak tak? Nampak. Sebab tu kita kata apa? Al-zahirah. Yang jelas. Kedudukan dia. Duduk dekat mana dhammah tu? Akhir dia. Ala akhirihi. Di akhir kalimah. Boleh? Nampak tak? Senang tak senang? Senang ke senang? Senang ke senang? Senang kan? Senang apabila kita tak tahu kaedah dia, insya-Allah. Boleh? Baik. Untuk hari ini kita ambil yang ini dulu. Kita ambil untuk kategori isim isyarah, fa'il dalam bentuk isim isyarah. Ya, fa'il dalam bentuk isim isyarah. Cuma kita ambil kategori musyarun ilahi itu adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk mudzakkar. Dan kategori mana? Qarib. Nih. Hadza qarib. Hadza ni qarib. Ya, haula'i qarib. Dia adalah untuk kategori mudzakkar. Maka dekat sini antum nak kena letak hadza. Hadza ni sini haula'i. Nampak? Hadan, haula. Untuk kategori qarib, jantina lelaki, bilangan mufrad, musanna jamak. Boleh? Ya. Ya, insya-Allah baik. Mengajar orang cerdik ni senang.
sebenarnya senang bila kita jumpa kaedah dan bila kita faham kaedah. Jumpa kaedah tak faham, tak juga senang. Kita faham, kita jumpa kaedah dan kita faham kaedah itu. Memang senang. Antara yang akan memudahkan kita untuk faham adalah minat. Minat kita terhadap bahasa Arab. Minat ni nombor satu lah Ustaz. Sebab bila kita minat, susah macam mana pun, kita akan cuba lagi. Sebab kita nak benar. Alhamdulillah Ustaz ni minat bahasa Arab. Minat. Bahkan Ustaz minat sebarang jenis bahasa. Ustaz belajar Ustaz tebal ini kawaid dalam bahasa Arab. Bahasa Urdu. Tapi tak ada Ustaz pandai juga bahasa Inggeris. Setakat what is your name Ustaz tahulah. Jadi Ustaz tak faham tak bahasa Inggeris, lebih baik Ustaz lebih faham lagi bahasa Arab. Maka Ustaz belajar kaedah bahasa Urdu dalam bahasa Arab. Belajar mengaji, talaqi, baca kitab. Kitab Qawaidul Lughatil Urdiyah. Nanti saya bawa lah satu dulu. Bisa kalau baca dia tulis kalah Imam Syafi'i. Apa ini? Imam Syafi'i kan dia belajar dengan Imam Malik, duduk depan Malik, Imam Malik dia tak bawa, dia tak tulis apa-apa. Kan? Imam Malik macam tu. Kalau kita tak tulis apa, tertonggok ya. Kalah Malik. Imam Malik faham. Kita tak faham. Fokus. Kita tak fokus. Memang kalah lah Imam Malik. Dari bab apa? Bab tak bagi tu. Saya dipandang Ustaz, pandang pasal apa putih. Sehingga dia dengar. Mata dia nampak ke arah depan. Fikiran dia melayang. Imam Malik kalah. Imam Syafi'i kalah. Dalam bab. Baik. Sekadar itu dulu insyaAllah. Untuk kita hari. Dan dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah petang ni, insyaAllah kita akan cuba teruskan kuliah kita. Untuk kesempatan ini aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.